Marilah saya definisikan dulu maksud pengurusan sisa pepejal. Ia bermaksud usaha untuk melindungi alam sekitar dalam menjamin kelestarian hidup masyarakat. Penyataan masalah. Pertama, kapasiti tong sampah hampir tak dapat ditampung. Kedua, tenaga manusia memakan masa melakukan kerja. Ketiga, alatan manual membebankan kontraktor kebersihan. Keempat, suasana rumah sampah tidak ceria. Bagi menjalankan suatu kajian, mestilah ada objektif kan? Begini, kita ingin dapatkan kebolehkerjaan tong sampah berhos penyaliran dalam memudahkan kerja pembersihan oleh kontraktor kebersihan. Selain itu, kita ingin mereka bentuk inovasi alat penyiram mudah alih dalam kerja-kerja pembersihan tong sampah. Seterusnya, kita ingin mengenal pasti persepsi penghuni Kolej Kediaman Politeknik Muka terhadap dekorasi mural di rumah sampah. Akhir sekali, kita ingin mengenal pasti keberkesanan inovasi terhadap kerja-kerja pembersihan rumah sampah di Kolej Kediaman Politeknik Muka. Skop lokasi kami di rumah sampah Kolej Kediaman Politeknik Muka di belakang kafeteria. Sistem skop pula menumpukan mekanisme penggunaan tong sampah berhos penyaliran dan alat penyiram mudah alih, manakala skop kepenggunaan merupakan pelajar Politeknik Muka Sarawak dan kontraktor kebersihan. Ini merupakan rujukan-rujukan kami dalam melakukan penambahbaikan dan membaiki sebarang kekurangan pada projek kami supaya tidak menghadapi masalah yang sama seperti projek terdahulu. Pertama, tong sampah automatik daripada Berita Harian oleh Muhammad Khairul Anam pada anti-wall bin daripada Polisas. Metodologi kajian iaitu kaedah pelaksanaan kajian. Baiklah, marilah bermula dengan mengenal pasti masalah yang dihadapi. Kemudian, proses mereka bentuk tong sampah berhos pengaliran dan alat penyiram mudah alih direka berdasarkan keperluan dan kebolehkerjaan dalam meringankan kerja pembersihan oleh kontraktor kebersihan. Selepas itu, kita dapatkan saiz tong sampah. Uji kaji seterusnya dijalankan. Pengendalian pula dilakukan seterusnya. Selepas itu, kami mendekorasi mural. Seterusnya, mengedarkan boal soalan selidik serta mendapatkan maklum balas. Selepas berjaya, barulah membuat rumusan. Ini merupakan rekaan pertama tong sampah berhos penyaliran. Ia mempunyai kelemahan dari segi rekaan yang rumit dan saliran yang perlahan. Ini rekaan yang mutamat. Rekaan ini lebih ringkas dan kecuraman lebih memudahkan proses penyairan ke parit. Alat penyiram mudah alih juga dicipta. Ini pandangan sisinya. Ini pandangan hadapannya. Kaedah pengumpulan data pula dilakukan melalui temu bual bersama penyelia, kontraktor kebersihan, syarikat bahan intra sendirian bahan dan juga melalui tinjauan sampel melalui borang soal selidik online melalui Google Form yang disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Bagaimana proses mencuci dijalankan? Begini, pertama sekali, kontraktor kebersihan akan mengangkut alat penyiram mudah alih ke atas tong sampah berhos pengaliran. Kemudian, kontraktor akan memasukkan hos ke dalam lubang yang dikhususkan. Selepas itu, hidupkan pilih air dan air akan mengalir. Sambil itu, mereka akan menyampur kotoran. Air pula akan mengalir ke parit melalui hos pengaliran. Uji kaji pula melalui proses yang sama. Bezanya, masa kontraktor membersih akan dibandingkan. Melalui cucian pertama, menggunakan tong sampah dan alatan biasa. Di sini kita melihat purata daripada pembersihan 3 orang kontraktor mendapatkan purata 130.7 saat. Walhal, pembersihan menggunakan inovasi tong sampah bersistem hos pengaliran dan alat penyiram mudah alih, purata diambil adalah 106 saat, iaitu 24.7 saat lebih cepat.
Objektif pertama kami telah dicapai melalui kebolehkerjaan tong sampah berhos pengaliran dalam memudahkan kerja pembersihan oleh kontraktor kebersihan. Hampir separuh daripada kontraktor kebersihan sangat bersetuju dengan kejutan tong sampah berhos pengaliran kerana ia membantu pekerjaan mereka dalam kerja pembersihan. Objektif kedua kami juga dicapai kerana inovasi penyiram mudah alih dalam kerja-kerja pembersihan tong sampah mendapat reaksi dan respon yang positif melalui kontraktor. Persepsi yang positif juga dicapai melalui borang soal selidik oleh penghuni sekitar Kolej Kediaman Politeknik Muka melalui dekorasi mural di rumah sampah. Cadangan pada tahap memuaskan mengatakan bahawa dekorasi mural ini perlu dilakukan secara menyeluruh, iaitu di setiap penjuru Politeknik Muka sendiri. Secara rumusnya, objektif kami tercapai apabila objektif terakhir kami iaitu mengenal pasti keberkesanan inovasi kami berjaya mendapat hampir separuh daripada persetujuan daripada kontraktor kebersihan iaitu syarikat dan Intra Sendirian Bahan. Berpotensikah produk ini dalam memasarkannya secara komersial? Ada dengan kita ada kemudahannya untuk ada nilai kita. Oh, baguslah. Bermaksud objektif kami tercapai. Kami berharap lebih banyak pihak membantu dan menyokong usaha ini untuk membantu golongan masyarakat khususnya dari pihak kontraktor kebersihan. Sumbangan dari segi apa-apa pun diterima kerana kami berharap alat ini meringankan beban yang dikeluarkan melalui pengeluaran tenaga manual.